ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Sulamul Mubtadi, sehinggalah perkataan beliau, dan setengah daripada syarat sembahyang pula suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan daripada najis tubuhnya dan pakaian yang ditanggungnya dan tempat jangan bersentuh yang tersebut dengan najis. Di antara syarat sembahyang lagi, jangan tubuh kita ada najis ataupun tersentuh dengan najis ataupun pakaian yang kita tanggung. Pakaian yang kita tanggung sama ada kita pakai macam baju, kita pakai kain plekat ataupun kopiah jenis letak gini ataupun syal. Tu semua pakaian yang kita tanggung. Kalau syal kita ada najis, jangan letak atas bahu. Masalah, kalau najis ada bawah, kita pun letak syal. Lapik supaya tak kena tubuh kita, hak tu sah. Lepas tu pakaian kita tu kena najis, tak apa kita tidak tanggung. Pakaian hak kita tanggung saja tidak sah. Manakala hak tidak kita tanggung, sekalipun kita buat lapik macam sejadah, bawah tu ada najis, hukum dia sah sembahyang kita. Najis pula najis hak tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, kena pun tak ada masalah. Antaranya darah. Kalau darah kita sendiri dimaafkan sedikit dan banyak. Darah kita lah. Darah di tubuh kita. Misalnya kita luka ke, kena bisu ke, ada gapo dia ke, maka berdarah. Apabila berdarah, tu dipanggil darah kita sendiri. Maka kalau darah kita sendiri sedikit banyak tak apa. Misalnya kita luka besar, titik darah tak. Kita pun semaya, kita kesak-kesak dah, tak tanggal juga, tak hilang juga. Maka kita semaya dengan darah yang banyak, hukum dia sah darah kita sendiri. Manakala darah orang lain tidak boleh. Kecuali sedikit sahaja. Darah saing kita ngecik di tubuh kita. Misalnya, ikutlah dia buat gini, kena ngecik hak darah tangan dia, kena di tubuh kita. Maka dimaafkan sedikit. Apa maksud sedikit? Ulama khilaf maksud sedikit. Tengok orang ramai panggil, ngecik banyak kau ni sikit? Sikit lah. Maka kalau orang ramai kata sedikit, hukum dia darah tu sedikit. Maka ada ulama kata besar kuku ni, ibu jari ni, kuku kita ni, okey, sebesar tu. Kalau besar ni dipanggil besar ni, besar darah ni. Kecil pada ni hukum dia sedikit. Tempat kita semaya jangan ada najis. Apa maksud tempat kita semaya? Yakni tempat kita nak letak anggota sembahyang. Tempat kita nak letak lutut, tangan, dahi, kaki. Nabi kata aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Nabi sebut hadis tu, 1 dahi Nabi tunjuk hidung. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Maka mazhab Syafi'i ambil perkataan Nabi. Maka wajib kena letaknya dahi. Sebab Nabi kata dahi. Mazhab Maliki kata tak, Nabi tunjuk hidung. Sini mana maksudnya. Wajib hidung. Kita hidung ni sunat letak sekali dengan dahi. Manakala mazhab Maliki hidung tu wajib, kalau terakat dahi tak apa. Tu hadis sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, maka ulama ada ambil perbuatan Nabi, ada ambil perkataan Nabi. Maka maksud dalam mazhab kita kata Nabi kata dahi cuma cakap tak semestinya tunjuk tepat. Tunjuk gini pun jolo juga tu maksud dia dahi. Mazhab Maliki kata tak, hidung wajib. Sekalipun lagu tu tidak wajib, dalam mazhab kita sunat letak hidung.
Tu dahi. Jangan sujud atas ni. Nah, sujud gini. Supaya budak-budak gitu. Tak boleh. Kerana tu tidak dipanggil dahi. Dahi ni 4 jari daripada kening. Ni sahaja luar dengan dia. Ni, hok tulis, hok papel sebelah depan ni. Pepeh ni, tipi ni, tu bukan dahi ni. Namun kan bahaya sujud gini. Pap. Tak sah hukum dia. Dia kena kawasan depan ni saja. Tu baru dipanggil dahi. Maka sujud kena sujud di atas dahi. Tu maksud dia. Sujud sini tak boleh. Sini. Pakai serban besar. Tak sapa sini, rapat sini. Sini. Tak boleh ni. Jadi kalau kita pakai serban besar, ambil syal tak depan. Biar kita sujud tu setuh dengan syal tu jadi rapat dahi kita. Jangan bersentuh dengan yang tersebut itu dengan najis. Jangan ada najis. Gapo dia najis? Iaitu tiap-tiap yang cair yang memabukkan dia. Maksud najis itu setiap benda yang cair yang memabukkan dia. Tu. Air kecing mabuk. Biasa minum air kecing tu. Maka maksud takrif najis dia kata setiap yang cair yang memabukkan dia. Najis hok kita makruf dah, kita faham dah. Najis benda yang keluar daripada perut besar tu dipanggil najis. Ni perut besar dah. Perut besar ni ada jamuh sini ni. Global tengah ni. Ni panggil ulu hati. Sampai ke pusat. Tu perut. Jadi setiap benda yang lalu kawasan ni sama ada dia turun ke bawah ataupun dia naik semula ke atas, tu panggil najis. Setiap benda yang lalu kepada perut besar, usus besar ni. Dia sampai pusat sampai ke ulu hati. Ni kawasan dia. Lalu saja kau ni makin ni kau gapo dia lalu dah sini, dia naik semula, mutuh kau ataupun dia keluar macam najis biasa, tu dipanggil najis. Hak tu suhu najis tu. Tapi ada benda masuk kategori najis, iaitu benda cair yang memabukkan. Setiap yang benda cair yang memabukkan, hukum dia najis. Arak. Apa hukum arak? Dia tak pernah masuk dalam perut tapi dia hukum najis. Ya, setiap benda cair yang memabukkan itu najis. Tu kaedah dia. Begitu juga bisa ular, bisa ular najis. Ular nah. Ular. Maka bisa dia tu najis. Lepas tu bukan memabukkan, tu menyelokkan, selok kena bisa ular lagu tu. Maka bisa ular juga, bisa binatang juga dipanggil masuk dalam kategori najis. Kalau benda mabuk tak cair, dadah misalnya. Dadah makan mabuk, ya. Tapi dia serubuk, bukan cair. Jadi tidak najis. Maka kalau tu imam boleh bubuh dalam serban dia. Dadah boleh 15 kilo, bubuh dalam serban buku. Buat jadi tu imam. Semaya dia tak ada masalah ke apa dia. Maknanya benda yang memabukkan tetapi tidak cair dalam bentuk pi kuda. Pi gapo dia ke gapo, maka tu tidak najis. Jadi kalau nak seluduk pi kuda kau buat nyamar jadi tu imam kau gapo dia, tidak ada masalah hukum tak kait dengan gapo. Sekalipun benda itu haram kita guna, tetapi benda tu tidak najis. Tak semua benda haram itu sebab dia adalah najis. Maka dinamakan dia khamar. Setiap benda yang mabuk itu dipanggil arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Nabi kata. Setiap benda mabuk ke itu dipanggil arak. Dan semua arak itu adalah haram. Berdosa hukum dia. Ikutlah. Benda-benda yang memabukkan hukum dia haram dan najis. Standard dia dah. Jangan kita saya minum air sejuk pun mabuk. Maka najis kalau ada air sejuk tidak najis. Golek. Benda tu biasa memabukkan. Masalah mabuk kedai mu, hamba tak boleh allergic air sejuk, minum air sejuk, mabuk air sejuk lalu. Jadi haram kalau jadi najis air sejuk dak. Standard benda tu.
Maka apabila benda tu kita hukum ke memabuk ke, najis dan haram, maka tak boleh kita minum walau sedikit. Jilat kita, jilat di tudungnya. Tak boleh hukum dia. Tak mabuk baru jilat di tudung. Tak boleh juga. Sedikit ataupun banyak, hukum dia tak boleh. Jadi salah orang kata minum arak ni mabuk baru dosa. Tak mabuk tak dosa. Ada. Benda ni apabila hukum dia jadi haram, maka sedikit banyak pun tak boleh. Maka dinamakan dia khamar dan tiap-tiap yang basuh yang keluar daripada salah suatu daripada dua jalan. Maka tu dipanggil najis juga. Melainkan air mani. Air mani tidak najis. Bapa air mani tidak najis? Kerana air mani ni asal kejadian manusia. Kalau kita kata hukum ke air mani ni najis, najis kita. Kita asal air mani. Cuma air mani yang berubah tukar jadi darah, tukar jadi daging, tukar jadi tulang, jadi manusia. Maka manusia ni memang asal air mani mak ayah. Maka campur jadilah kita Atramen Tahru ni untuk tubik-tubik buat kita ni. Asal air mani, tak sudut jabel lah. Nah, kita ni asal benda Allah, malu benda. Tapi jadi manusia Tuhan muliakan dia. Maka apabila kita ayat Quran kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak cucu Nabi Adam. Lagu mana mulia dia? Dia tu bersih. Ketika hidup dia bersih, ketika mati dia bersih. Kita setuh orang tak batal semaya. Kita tengok semaya, sayang kita jamuh pipi kita, tak batal semaya. Tak ada gapo dia. Sebab dia tak najis. Ketika dia mati, boleh kita buat naik atas masjid. Kerana dia tu bersih. Hidup dan mati bersih. Tu mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi kata, manusia bersih apabila ada roh. Ada roh hidup. Apabila cabut roh nyawa ni, maka jadi bangkai, supaya kambing, ayam, itik serati juga. Maka jadi najis, tak boleh buat naik atas masjid. Sebab itulah setengah-setengah tempat, dia kalau semaya jenazah, tak buat naik atas masjid, dia buat tempat khas untuk sembahyang jenazah. Dia panggil jabanah, kau panggil gapo, tempat khas untuk sembahyang jenazah. Kerana pendapat Imam Hanafi juga kuat. Nak meraih ke pendapat dia supaya tidak berlaku khilaf perbuatan kita ni sepakat oleh ulama. Mudah-mudahnya jangan buat naik atas masjid mayat. Tu mazhab kita. Tapi boleh buat naik, boleh, tak dosa. Nah, kalau kita tengok pak kita gak, tanya-tanya semaya kan dia ada mayat sebelah. Apa? Ingat mari semaya dok, mati dok kawan tu nyo. Jadi dalam mazhab kita boleh semaya mayat atas masjid. Manakala mazhab lain tak boleh. Yang keluar daripada salah suatu daripada dua jalan melainkan air mani. Maka air mani semua najis bersih belaka kecuali air mani anjing dan babi. Ingat kaedah air mani ni semua air mani bersih. Apa saja bentuk air mani seperti telur air. Telur air tu air mani air, kita duk makan air mani air, ada penat sungguh. Maka bersih dia. Ya, sebab tu kita boleh buat telur dadar, boleh buat dalam Maggi, boleh buat gapo dia sebab dia tu bersih. Air mani gajah, air mani itik, air mani serati semua tu bersih belaka. Kecuali air mani anjing dengan babi. Air mani dia hukum dia najis. Kerana apa? Sebab tu air mani dia kalau jadi babi juga tak boleh setuh. Sebab dia jadi najis. Sebab air mani dia tu najis dah, jadi benda pun jadi najis. Kalau takdir anjing nikah dengan babi, tubik anak kereta mesdi. Kereta mesdi? Harga mahal sekali. Harga dekat 500,000. Najis hukumnya kereta tu sebab dia air mani, asal air mani anjing babi. Tu maksud dia. Air mani ni kalau tukar jadi anjing, kau jadi babi, kau jadi itik, kau jadi serati, kau jadi bah, jadi kereta kau. Jadi motosikal kau, semua tu jadi najis belaka. Okay, dan cacing. Dan segala, dan cacing dia. Cacing. Dan cacing. Dalam syarah ni kata yang keluar daripada salah suatu daripada dua jalan. Benda yang bersih keluar daripada saluran punggung kita. Eyok tengok tubik pipiluk. Sebatas. Bila masa telah tak tahu.
Oh, tak boleh. Hukum dia najis kena basuh dulu kalau nak guna pin piluk tu. Jadi setiap benda yang lalu melalui saluran depan ataupun belakang, hukum dia najis. Sebab saluran tu ada najis. Sebab itulah kita kalau makan telur, sebelum kita nak makan, basuh dulu kulit dia tu. Sebab kulit dia lalu melalui punggung ayam. Punggung ayam tak pernah tengok ambo ayam basuh, jolok ke punggung dia, bersih. Tiap-tiap hari spray apa suruh jadi wangi, tak. Jadi punggung dia, saluran dia tu najis. Maka telur tu dia tubik, kena di lendai saluran tu, hukum dia najis. Kita pun pegang. Pecah dalam magi. Lepas tu celup pula dengan jari, ambil berkat. Tangan kita bukan najis. Jadi hukum dia makan najis. Tak boleh kita manusia kena cuci dulu telur. Sekalipun telur bersih dah, cucu dengan air sikit. Kalau bersih dah. Kalau hok nampak jelas ada tai ayam tu memang tertuduh lah. Tak sewak tak nampak lagu tu lah. Maka najis. Kita pegang. Najis. Jadi ayam ni ada setengah orang tu dia tulis mutabak. Dia jual mutabak kan. Mutabak kan kita pecah telur dalam tu. Dia tulis mutabak telur dibasuh. Oh, telur basuh. Bukan telur dia lah. Maknanya telur ayam tu basuh. Soho. Mutabak dia. Orang pakat beli belakang. Sebab apa? Sebab bersih. Sebab beza apa dia? Beza telur tu dibasuh. Ada lagi jual tu ayam dia jual telur. Ayam dia saya pastikan ayam saya tidak berzina. Gapo dia? Oh tu bisa lagi. Ayam telur dia lah tasawuf belaka telur dia. Jadi pelik juga manusia ada jual telur lagu tu ada jual ni. Jadi setiap benda yang keluar tu hukum dia najis kena basuh. Begitu juga lah ni masalah kopi. Ada satu jenis kopi dipanggil kopi luwak. Bukan luwak tak habis. Luwak tu Luwak ni sejenis binatang. Macam tikus, macam tupai lagu tu. Kerja dia makan kopi. Makan biji kopi ni. Maka luwak ni tu hewi kelebihan dia akan makan kopi yang paling molek sekali. Dia pandai kelebihan hidung dia kalau ke mana dia tak akan makan kopi hok sembarangan. Maka apabila dia makan kopi tu, dia eyok tubiklah butir kopi. Maka manusia punya pukulan dia ambil kopi hok yang dieyok oleh luwak tu. Kerana luwak ni dia tak makan kecuali kopi mai. Dia balik, dia basuh, dia pun mesing. Jual dah adalah 100 gram dalam 100 ya. Mahal nak mampu. Nampak kopi luwak ni mahal. Soho sebab apa? Sebab kopi dia terbaik. Maka ada orang tanya apa hukum? Eyok kan? Kopi tu boleh makan kau tidak? Gini. Kalau benda hok keluar daripada luwak tu, benda tu kerah lagi, kerah. Moleklah ke apa dia? Cuma dia lalu ke punggung dia, maka mutanajis hukum dia. Mutanajis ke mana? Kita bersih, maka dia jadi bersih, mesing boleh buat minum kopi. Tapi tak berapa nak comel, tapi hukum dia boleh makan. Tapi kalau luwak tu makan, waktu ambil kopi tu pecah dah, hancur dah. Maka waktu tak boleh makan tu jadi najis. Beza najis dengan mutanajis dah. Mutanajis benda yang terkena najis boleh dibasuh. Ya masih ada harapan. Tapi kalau dia jadi najis, tak boleh. Tu hukum dia. Serupa kita juga. Kita tengok ayam kena tindih di kereta. Tengok dalam perut dia ada telur. Telur ni rezeki yang nak makan Maggi misalnya. Tengok kalau telur dia tu lembut lagi, tak jadi telur lagi, lembut lagi, maka dia jadi najis sekali dengan bangkai ibu dia. Tapi kalau telur tu kerah dah, ambil, kerah lah, kulit kerah molek. Okey, basuh saja boleh makan. Tu hukum dia. Lah ni ada kopi gajah dia panggil. Bukan kopi cak gajah biasa dah. Mungkin kopi cak gajah kau apa? Kopi gajah. Kopi gajah ni dia makan kopi. Dia eyok adalah setambung ni. Padan dengan dia dah. Kita kalau setambung ni bukan orang tu hatu raya. Jadi gajah pun dia makan kopi juga. Kopi yang eyok oleh gajah juga antara kopi yang tersohor dunia. Orang cari makan kopi lagu tu. Pelik sungguh. Pelik. Tapi kalau buat kita tak pasal-pasal bakal timbuk lagu tu ya. Kopi go mahal saja tu. Tu dia kata, semua benda yang lalu melalui saluran tu hukum dia najis, tengok pula. Ada harapan nak bersih ke tak? Kalau dia mutanajis seperti kerah ke apa dia, maka boleh basuh dengan itu.
Kalau dah hancur dah gapo dia, maka tak boleh dah. Tak boleh hukum dia najis, tak boleh bagi. Dan segala bangkai najis juga. Apa maksud bangkai? Binatang yang mampu bukan melalui sembelihan syarak. Accident, mati kena nyakit Covid. Ayah kena tes sapa. Itik kena sepak kat orang patut tekuk. Gajah kena smackdown patut tekuk. Hukum dia tak boleh makan belaka tu, semua tu bangkai belaka. Apabila dia mampu tu dia jadi najis dah. Jadi kita tangan basah-basah jangan duk gauk lah. Kucing mampu ko pergi duk pegang, kucing mampu pula. Tangan kita basah-basah tak boleh. Kalau tangan kering tak apa. Hukum dia najis tidak berpindah kalau kering. Tu kaedah lah. Kalau basah barulah hukum dia melekat, dia panggil kaedah dia. Sekalipun tak nampak kesel kau gapo dia, maka tak boleh. Melainkan bangkai manusia mati. Kita tengah duk semaya. Saing kita sebelah mati dah. Periksa ke? Mati. Bukan mati akal, mati sungguh. Terkejut sebab periksa, mati sebelah kita. Mati sebelah kita pun pergi. Tak batal semaya kita. Sebab apa? Bangkai manusia. Manusia ni kita sebut dah kemuliaan dia beza dengan makhluk lain. Manusia makhluk lain apabila mampu jadi bangkai, jadi najis. Manusia mati jadi manusia lagi, tak jadi bangkai. Jadi kalau kita mati pikul kalau kita hidup saing kita mati, kita pikul dia tahi semaya, hukum dia tak ada masalah apa. Dan belalai mampu. Kita tengok semaya, tengok dalam poket kita lepas assalamualaikum ada dekat 50 ekor belalai mampu. Ada cabut pala, cabut lenga, cabut gapo. Hidup gocoh dalam tu mampu. Tengok dalam piyah kita ada 40 ekor. Tengok dalam kilah ada 30 ekor. Apa hukum dia? Bangkai ke tak? Tidak bangkai. Nabi kata halal 2 bangkai. Halal yang ni boleh makan. Itu maksud halal. Maknanya benda tu kalau mampu peri tak payah sembelih, tak payah gapo, boleh makan. Pertama belalai. Belalai, lidah belalai. Hangpa tak biasa makan, ada setengah orang tu makan belalai. Belalai kunyit tu ke dia cabut kaki tu. Lepas tu goreng dengan kunyit dengan gapo dia makan. Oh, sedap. Tu belalai. Keduanya ikan. Tak ada lagi kita tengok orang pergi ke laut. Bolehlah sekapar ada kapal besar ni penuh ikan. Mai jemleh berau sembelih. Pok seekor pok. Mati pakai gis sekali atau abak lidah hang tak gi dah. 5 tahun sembelih. Nak habis, nak kapal besar tu semua. Jadi ikan ni tak payah sembelih. Boleh makan kalau mampu. Besar setara mana ikan, sama besar dengan rumah ni ikan joh misalnya. Boleh makan. Jadi 2 binatang, ikan dan belalai, hukum dia boleh bukan bangkai, dia tu hukumnya bersih. Bukan bersih, halal dimakan tanpa disembelih. Mana kalau belalai, kalau jumpa dalam semaya, dimaafkan sebab dia bersih kan? Bangkai bukan masuk kategori bangkai dan dia tidak ada darah. Beza dengan ikan, kalau ikan kita tengok semaya tengok Allah. Ikan selaya adalah panjang coking aku lagu tu. Sudah tak ingat sani. Sani masa duk beli milih-milih tak ada nak pergi, kita pun dalam poket. Pergi semaya tengok ada coking ke krongan gitu. Apa kau dia sahadat semaya? Kata bangkai dia tu dimaaf halal. Ya halal. Tapi darah, dia ada darah. Ya beza ikan dengan belalai ni dia ada darah. Maka hukum dia najis tak boleh semaya, batal semaya kita. Dan anjing dan babi wallahu a'lam. Ini contoh-contoh najis. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggunakan perkataan Allah taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.